Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1235. Antara paparan utama. Pemimpin Pakatan Harapan berani tempur. Ratib DAP Komunis timbul setiap pilihan raya umum. Kemana Khairi selepas Rembau dirampas? Penyatuan ummah itu apa sebenarnya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbeza dengan pemimpin UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, pemimpin Pakatan Harapan berani mencabar calon heavyweight atau ayam tambatan parti lawan. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan beliau akan bertanding di Parlimen Tambun pada pilihan raya umum ke-15 mewakili Pakatan Harapan. Saya tidak memilih kerusi mudah yang jamin majoriti besar. Saya mengepalai dan akan tawan Tambun dalam pilihan raya umum ke-15. Perak akan menjadi negeri barisan hadapan perjuangan kali ini. Saya akan labuh di Tambun, katanya dalam ucapan di Konvensyen Pakatan Harapan di Ipoh kemarin. Beliau juga diumumkan sebagai calon Perdana Menteri gabungan itu oleh Ketua Setiausaha Pakatan Harapan, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar mencabar supaya calon Perdana Menteri daripada parti-parti yang bertanding pada pilihan raya umum kali ini berdebat. Saya syorkan agar dapat diadakan satu acara debat antara calon-calon Perdana Menteri daripada parti yang bertanding dalam pilihan raya umum ke-15. Debat itu haruslah berdasarkan soal dasar serta prinsip dan bukannya dengan melemparkan tuduhan murahan. Langkah ini sekaligus memberi peluang kepada rakyat untuk menilai dasar yang akan diketengahkan, ujarnya. Jom Cina melihat cadangan Anwar ini amat relevan memandangkan kita sudah berada di zaman milenium sebagai mencerminkan kematangan politik demokrasi di negara ini. Ia juga mampu menjadi sumber rujukan akademik bagi penganalisis politik dan dasar awam pada masa akan datang. Selain itu juga ia membuktikan bahawa pemimpin parti politik di negara ini berani berhujah secara ilmiah di hadapan pihak lawan, bukan sekadar bercakap seperti sembang kedai kopi. Sementara itu, ahli jawatan kuasa pimpinan Amanah Nasional yang sangat vokal dalam isu-isu rakyat seperti inflasi, pengangguran dan peningkatan harga barang, Muhammad Faiz Fazil, akan diturunkan di kawasan Parlimen Tampin, Negeri Sembilan. Sebelum ini, Amanah dalam satu kenyataan mengesahkan bahawa parti tersebut mahu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dicalonkan untuk mempertahankan kerusi Kuala Selangor. Tindakan beliau ini susulan tindakan UMNO Barisan Nasional mencalonkan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz untuk bertanding di kawasan tersebut. Pengarah komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad dilaporkan akan bertanding di kawasan Parlimen Titiwangsa. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, kawasan tersebut diserahkan kepada Datuk Seri Rina Harun Bersatu yang kemudiannya mengkhianati Pakatan Harapan. Perubahan kawasan bertanding dalam pilihan raya umum oleh pemimpin Pakatan Harapan menunjukkan mereka adalah figura yang berani untuk berhadapan dengan cabaran baharu. Pengerusi Pakatan Harapan berani mencabar timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang menyatakan akan mempertahankan kerusi Tambun. Adakah Presiden Bersatu Tan Sri Mahyidin Mat Yassin berani keluar dari Johor? Tan Sri Abdul Hadi Awang bertanding di luar Terengganu dan Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi sanggup meninggalkan Bagan Datuk di Perak. Begitu juga semangat yang ditunjukkan oleh pemimpin Pakatan Harapan lain yang tidak takut untuk bertarung di kawasan yang banyak semak samun, onak dan duri. Inilah yang membezakan mereka dengan pemimpin UMNO Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Berani bertempur, itulah kualiti pemimpin yang didambakan rakyat. Semoga Allah mempermudah segala urusan mereka untuk membebaskan negara ini daripada rasuah, kleptokrasi dan penunggang agama. Amin.
Setiap kali pilihan raya akan meratip pemimpin PAS dengan wirid rekaan usang mereka bahawa DAP komunis. Justru senario pilihan raya umum ke-15 ini sama seperti beberapa pilihan raya yang lalu. Kali ini lebih berwarna-warni ratip mereka yang disertai dengan hiasan poster untuk mempengaruhi persepsi awam bahawa dakwaan DAP komunis itu benar. Kemarin semasa berucap dalam konvensyen Pakatan Harapan di Ipoh, Setiausaha Agung DAP Anthony Locke Siufuk menyelar Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung dakwaannya bahawa DAP adalah komunis. Kita bukannya komunis. Orang yang cakap DAP ni komunis, dia pun pernah bekerjasama dengan komunis. Adakah dia lupa dia pun pernah duduk bersama dengan Lim Kit Siang dan Lim Guan Eng? Pernah tanda tangan dokumen bersama dengan DAP. Mungkin dia Hadi lupa perkara ini, tegas Anthony Locke. Dalam siri ciapan di Twitter, Abdul Hadi menyeru DAP hendaklah ditolak kerana ia pro-komunis yang mengganas lebih melampau daripada penjajah yang beragama Kristian dan Yahudi. Anthony Locke berkata DAP ialah sebuah parti politik yang sah dan sudah wujud selama 50 tahun. Sejak ditubuhkan, parti itu mendukung Perlembagaan Persekutuan termasuk Perkara 153 yang memberikan Yang di-Pertuan Agong Raja Malaysia tanggungjawab untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain. Katanya, jika Pakatan Harapan berkuasa, apa-apa sahaja dasar yang digubal hendaklah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Beliau kekal menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai calon Perdana Menteri ke-10 kerana beliau mengamalkan politik pelbagai kaum. Untuk menganalisis sama ada DAP itu komunis, jom kita lihat fakta. Setelah memenangi pilihan raya umum ke-14, Kerajaan Pakatan Harapan telah menubuhkan Jawatankuasa Siasatan Tadbir Urus, Perolehan dan Kewangan Kerajaan yang dipengerusikan oleh Tan Sri Amrin Buang. Antara yang disiasat ialah pengambil alihan projek Sistem Penguatkuasaan Automatik AES oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Dalam satu program Anthony Jawab Jujur, pada 3 Ogos lalu beliau memetik laporan jawatankuasa tersebut pada 3 September 2014 yang menyebut bahawa satu perbincangan dibuat di Kementerian Kewangan MOF yang dipengerusikan oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang mencadangkan LTAT mengambil alih AES daripada syarikat konsesi Beta Tegap Sdn Bhd dan Artes Sdn Bhd dengan harga RM555 juta. Menteri Pengangkutan ketika itu ialah Ahli Parlimen Barisan Nasional daripada UMNO, Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Anthony Locke berkata Najib arah guna dana LTAT untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kerajaan. Apa aset dia? 45 buah kamera AES, satu kontrak 3 tahun untuk mengutip saman yang berhadapan dengan pelbagai masalah, tegas beliau. Sebaliknya, Kerajaan Pakatan Harapan telah membatalkan semua saman kepada semua yang menerima saman bernilai RM435 juta. Pentadbiran mana yang menggadai kepentingan LTAT dan pentadbiran mana yang menyelamatkan kepentingan LTAT? Sekiranya Kerajaan Pakatan Harapan tidak membuat keputusan sedemikian, wang LTAT telah hangus dan para tentera akan menghadapi masalah, katanya. Selain menyelamatkan wang LTAT, Anthony Locke berkata Kerajaan Pakatan Harapan menghidupkan semula projek landasan kereta api berkembar Lembah Kelang Fasa 2 KVDT 2 yang dimulakan pada 2017 kerana penglibatan LTAT. Namun, Presiden MCA Datuk Seri Wika Siong sebagai Menteri Pengangkutan setelah Pakatan Harapan dijatuhkan mengetepikan kepentingan LTAT, membatalkan projek tersebut sehingga membawa kepada tindakan saman oleh kontraktor Daya Maju LTAT. Bagaimanapun, pada Jun lalu, kerajaan memutuskan projek KVDT 2 akan diteruskan oleh Daya Maju LTAT Sdn Bhd dengan kos kontrak sebanyak RM4.475 bilion dan skop projek serta terma pelaksanaan dikekalkan sebagaimana yang dipersetujui dalam surat setuju terima pada 19 Ogos 2019, lapor bernama. Jika tiada tindakan kurang cerdik Menteri Terbabit yang membatalkan projek KVDT 2 itu, sudah tentu projek tersebut tidak tergendala sehingga hari ini. Objektif AES adalah baik iaitu mengurangkan kelajuan di jalan raya, tetapi model pelaksanaannya tidak wajar dilaksanakan oleh pihak swasta untuk menjana keuntungan berlipat ganda. Hakikatnya pelaksanaan AES secara penyumber luaran kepada syarikat swasta adalah satu lagi contoh bagaimana rakyat dikencing oleh pemerintah menerusi syarikat kroni. Anthony Locke adalah individu yang menyelamatkan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT daripada mengalami kerugian RM555 juta dalam bailout kerajaan syarikat kroni.
Itu pun pemimpin PAS setiap pilihan raya kata DAP komunis. Pakatan Harapan tidak menunaikan janji dan kencing rakyat dan mereka perit dalam tempoh 22 bulan berkuasa. DAP dan Pakatan Harapan menyelamatkan dana LTAT dengan penuh kesedaran bahawa tenteralah yang membanteras komunis di negara ini. Begitukah kelakuan pemimpin komunis? Jangan biasa pura-pura lupa, takut jadi betul-betul terkena penyakit Alzheimer. Selepas kubunya di Rembau diambil alih oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan, Khairi Jamaluddin Abu Bakar terkial-kial mencari tempat selamat lain untuk pilihan raya umum ke-15 akan datang. Spekulasi bahawa beliau akan bertanding di kawasan Parlimen Port Dickson tidak menjadi kenyataan kerana dikatakan ia tidak cukup selamat setelah dimenangi oleh Pakatan Harapan sejak pilihan raya umum 2008 dengan majoriti yang agak selesa. Menurut laporan Sinar Harian, kemungkinan beliau akan bertanding di kerusi Parlimen Kuala Pilah. Pada pilihan raya umum ke-14 lalu, kerusi tersebut dimenangi oleh Edin Shazli Shiz dengan 18,045 mengalahkan calon UMNO Hassan Malik dengan hanya 200 undi. Beliau dikatakan akan bertemu dengan Setiausaha Akhbar Menteri Besar Negeri Sembilan Nur Azman Mohamad. Parlimen Kuala Pilah dikatakan sebagai kubu kuat UMNO juga. 4 daripada 5 kursi Dewan Undangan Negeri iaitu Juasih, Seri Menanti, Senaling dan Johor merupakan milik UMNO. Manakala Pilah dikuasai oleh Muhammad Nazaruddin Sabtu daripada Keadilan. Laporan memetik sumber UMNO bahawa Khairi perlu bertanding di kerusi selamat bagi memastikannya menang kerana beliau merupakan aset parti dan mempunyai masa depan cerah dalam politik. Jadi kerusi Port Dickson tidak sesuai buat Khairi dan ada juga cadangan untuk letakkan beliau di Kuala Pilah. Tengoklah nanti keputusan parti macam mana, katanya menurut Sinar Harian. Kelakarnya, kalau benar Khairi aset parti, kenapa keluarkan beliau dari Rembau yang jadi kubunya selama ini? Bukankah beliau sudah berjasa besar kepada UMNO kerana berjaya menjadi Menteri Kesihatan walaupun tidak memiliki kelayakan akademik yang berkaitan? Kenapa serah kawasan selamatnya kepada Muhammad Hassan? Adakah ini bermakna Muhammad Hassan takut kalah jika bertanding di kawasan parlimen lain? Siapa pula yang UMNO terajan dari Kuala Pilah untuk memberi tempat itu kepada Khairi? Jika demikian kelakuan mereka nampak sangat istilah berani untuk berjuang dalam peperangan pilihan raya tidak ada dalam kosakata pemimpin UMNO walaupun mereka berteriak berdegar-degar mahu parlimen dibubarkan sehingga tidak peduli akan berlaku banjir. Sikap ini amat berbeza dengan pemimpin Pakatan Harapan yang berani keluar dari lubuk masing-masing untuk menyerang lawan di kubu mereka. Sepatutnya hari ini rakyat sudah tahu bahawa UMNO hanya berani untuk merampas kuasa kerajaan yang sah dipilih rakyat sahaja. Keberanian palsu tersebut menjadikan mereka wira songsang yang tidak layak untuk menjadi peneraju kerajaan sebuah negara yang berdaulat. Jika pejuang menentang lawan di negara sendiri pun sudah tidak berani, apalagi yang boleh rakyat harapkan kepada mereka untuk menentang Zainis dan komunis. Ayuh rakyat Malaysia, kalian menjadi hakim dengan hanya satu jari. Tolak pemimpin yang takut keluar dari kepompong masing-masing. Menarik untuk dikongsi berhubung pandangan pengurusi Biro Undang-Undang Kanun Amanah Dr. Zulkarnain Luqman bahawa penyatuan ummah adalah istilah salah nyata. Dalam bahasa perundangan, salah nyata ini adalah terjemahan daripada perkataan misrepresentation. Salah nyata ini adalah salah satu bentuk penipuan, katanya dalam kenyataan di Facebook. Menurut beliau, perkataan ummah berasal daripada perkataan bahasa Arab. Namun istilah ummah tidak wujud dalam kamus DBP. Kamus DBP hanya mendefinisikan istilah umat yang membawa maksud seluruh rakyat, orang banyak, khalayak ramai. Oleh itu penggunaan perkataan penyatuan ummah ini adalah satu bentuk salah nyata daripada segi penggunaan istilah jelasnya. Kata Zulkarnain, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awan sendiri tidak memberikan maksud penyatuan ummah. Beliau merujuk kepada muktamar tahunan PAS ke-67 di Duyung Marina dan Resort Terengganu pada 6 November 2021 di mana Abdul Hadi hanya menggariskan 3 prinsip penyatuan ummah iaitu pertama, keadilan kepada seluruh manusia termasuk terhadap musuh. Kedua, perpaduan ummah sebagai satu keluarga besar walaupun terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Dan ketiga, Islam memimpin. Walau bagaimanapun, ujar Zulkarnain, tingkah laku dan tindak tanduk PAS sendiri tidak mencerminkan apa yang dinyatakan dalam 3 prinsip itu. Hari ini, Presiden PAS sendiri telah mencabul prinsip pertama yang digariskan olehnya iaitu keadilan kepada musuh. Umum mengetahui bahawa DAP adalah musuh politik PAS, tetapi apabila Presiden PAS sendiri menyatakan DAP sebagai pro-komunis, ia adalah satu auta yang keterlaluan.
Anehnya, walaupun ianya adalah auta tetapi ianya tetap disambut oleh para ahli dan penyokong PAS tempelaknya. Menurut Zulkarnain, ideologi komunis itu sendiri adalah satu ideologi yang sudah hampir mati. Mustahil bagi DAP yang dibenarkan untuk wujud di bawah Akta Pertubuhan 1966 dan dibenarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk bertanding membawa ideologi komunis. Tindakan auta melampau ini tentunya tidak selari dengan prinsip keadilan kepada musuh, tegasnya. Mengulas mengenai prinsip perpaduan ummah sebagai keluarga besar, beliau berkata ia prinsip yang baik daripada segi teorinya. Namun katanya apabila prinsip perpaduan ummah itu hanya dikhaskan untuk perpaduan antara PAS UMNO bersatu, maka ianya adalah salah nyata terhadap istilah perpaduan ummah. Perpaduan itu hanyalah perpaduan parti politik dan tidak ada kena-mengena dengan perpaduan ummah. Beliau menegaskan perpaduan ummah sebagai keluarga besar sepatutnya merangkumi semua pihak dan tidak terhad kepada UMNO, termasuk kumpulan bukan politik seperti golongan Aswaja dan Wahabi serta golongan bukan Islam. Zulkarnain turut mempersoal mengenai prinsip Islam perlu memimpin. Apa yang dimaksudkan dengan hal tersebut? PAS telah berkuasa di Kelantan lebih 30 tahun dan sepatutnya takbir urus Kelantan itu boleh dieksport ke negeri lain untuk dijadikan contoh teladan. Malangnya, keluhan rakyat Kelantan terhadap air berkarat, terminal bas yang memalukan dan dolak-dalik dalam kebenaran membuat konsert serta isu panggung wayang menunjukkan kesalahan Islam yang memimpin, sindirnya. Bekas peguam PAS itu juga membangkitkan mengenai cabutan judi nombor ekor yang naik 22 kali dan isu RUU 355 yang tidak menampakkan Islam memimpin. Zulkarnain melihat PAS tidak begitu bersungguh-sungguh memerangi gejala rasuah, sedangkan isu utama dalam negara Malaysia sekarang adalah rasuah yang berleluasa. Beliau membandingkan indeks persepsi rasuah CPI pada zaman Pakatan Harapan, memerintah yang berjaya menurunkan CPI daripada tangga 62 ke tangga 51. Kini Malaysia telah kembali semula ke tangga 62. Ini menunjukkan kegagalan fatal oleh PAS untuk menterjemahkan Islam memimpin, bidasnya. Di hujung tulisan beliau, Zulkarnain merumuskan bahawa kesimpulannya, perkataan perpaduan ummah ini adalah salah nyata yang palsu. Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Warga negara Malaysia adalah terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Dasar negara perlu dibuat berasaskan kepada kepentingan masyarakat majmuk. Membolot Islam dengan menyatakan bahawa pihaknya sahaja yang betul dan mampu membawa Islam adalah satu bentuk kepalsuan dan salah nyata. Dan salah nyata seperti ini perlu diperbetulkan dengan semangat inklusif dan peduli kepada semua masyarakat majmuk. Dalam hubungan ini, slogan Rahmatan lil Alamin adalah amat tepat dalam konteks hari ini bagi tujuan perpaduan nasional dan masyarakat majmuk. Jom Channel bersetuju dengan pandangan beliau bahawa tindakan mengapi-apikan rakyat dengan menyatakan pihak lain iaitu pesaing sebagai komunis, Yahudi dan Nasrani dengan tujuan untuk menimbulkan kebencian politik adalah perkara yang wajar dijauhi dan tidak selari dengan prinsip Islam. Apatah lagi tiada langsung bukti dikemukakan dan tomahan yang ditularkan di media sosial itu dibuat atas dasar meraih undi pilihan raya semata-mata. Tidakkah perbuatan beliau ini satu hasutan yang sepatutnya mengundang siasatan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM? Rakyat memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporterjomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.